Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera pada semua saudara saya. Terima kasih diucapkan pada anda semua yang telah pun tekan like, subscribe dan share sebelum ni. Jadi ini adalah video terbaru saya. Okey, sebelum ni saya pernah ceritakan pasal anak sulung saya, iaitu nama Ahmad Aminuddin bin Noman Hafiz, nama saya lah, yang telah dilahirkan pada 31 Julai 2011. Okey, kali ini ialah cerita tentang anak kedua saya ya, yang perempuan, yang sebelum tu lelaki, yang ni perempuan, iaitu nama Nur Aini binti Noman Hafizi. Terlebih dahulu, untuk kisah dia ni, apa yang saya boleh ceritakan ialah dia punya cerita dia tak saya expect macam saya dapat anak sulung saya lah. Maksudnya accidentally lah, maknanya secara tiba-tiba simptom-simptom yang saya nampak pada isteri saya tu berlaku sekali lagi pada anak kedua saya ni. Maknanya saya tak expect lah, tak expect isteri saya pregnant, mengandungkan yang anak nombor 2 ni lah. Tapi walau bagaimanapun anak tu rezeki pada Allah kan. Jadi bila dapat tu, saya rasa pun dia tak jarak jauh dengan abang dia lah. Macam abang dia masa tu dah umur 2 tahun. Jadi anak nombor 2 saya ni kira beza dengan abang dia 2 tahun lah. Masa tu saya masih lagi dinilai Negeri Sembilan, menetap di sana, iaitu saya menetap di sana daripada 2008. So masa 2013 tu dah ada perubahan baru dalam keluarga saya lah. Maksudnya bila bertambah lagi anak seorang lagi tu, dia punya rezeki bertambah, dia punya suasana pun dah berubah. Kemudian ialah yang maksudnya rezeki tu Allah nak bagi pada saya kan. Lepas tu dah, daripada situ saya dah mula ada tanda-tanda macam nak pindah lah. Pindah sebab apa? Sebab bila saya belajar postgrad di Johor tu, daripada 2010, bila tiba 2013 tu, kira dah masuk semester terakhir. Jadi bila dah nak habis belajar tu, saya ada mula perancangan lain lah. Perancangan lain maksudnya kita berpindah ke tempat yang lebih tetap. Sebab saya menetap nilai tu ialah sebab masa tu saya ada kerja di sana. Jadi lepas hampir-hampir nak graduate tu, 2013 tu, isteri saya pregnant. Jadi kita punya perancangan masa depan tu macam lebih nak pergi jauh lah. Tapi itulah pembawaan isteri saya masa dia mengandung anak nombor 2 saya tu tak nampak seperti yang sebelum ni. Tapi alhamdulillah saya tak surprise sangat sebab dah ada pengalaman kan. Macam anak saya yang sulung tu, dia dilahirkan waktu petang, maknanya dah malam. Pagi masa rujuk pada video sebelum ni, saya sampai tu pukul 3 pagi lebih kurang tu. Lepas tu saya terus azan kan. Macam ini tanda-tanda dia masa nak bersalin tu iaitu pada 7 September 2013. Masa tu isteri saya dia dah bagi tahu, dia kata, "Oh abang, saya dah macam nak kena pergi hospital ni." Masa tu pagi kan, pukul 2.30, pukul 3 tu. Lepas tu saya dah mula macam, alamak, dia nak bersalin. Tapi kebetulan pula masa tu saya tak pergi ke mana-mana. Beza masa saya dapat anak yang sebelum saya tu, memang masa tu saya travel lah. Travel ke di luar kawasan masa saya pregnant tu. Kejap sebelum ni saya pakai patung ni kan. Ini dulu patung abang dia punya, Ahmad Aminuddin. Yang ni pula saya pakai, yang ini pula. Sebenarnya patung ni abang dia punya. Masa saya belajar di
Johor. Nenek dia belikan untuk abang dia Ahmad Aminuddin tu. Tapi bila dah besar tu yang ganti dengan Power Ranger macam masculine lah. Jadi patung ni jadi pada adik dia. Jadi benda ni pun dia suka juga, yang nak nombor 2 saya. Jadi ini saya punya prop saya kali ni lah. Okey. Balik cerita yang isteri saya dah mula nak bersalin tu. Memang pagi tu gerak. Mak ayah saya tak tahu. Memang masa tu saya duduk kat rumah mak ayah saya di sinilah, di Teluk Intan. Pergi ke hospital, pergi emergency, daftar semua. Dalam pukul 3.30 dekat pukul 4 pagi tu saya cakap, tak apalah bang, saya tak ada apa-apa ni. Tapi itulah abang kalau letih balik rumah lah. Dia cakap macam tu, macam alamak. Yelah, risau jugalah kan. Dia nak bersalin. Habis itulah bila saya balik rumah, bertenang, bersarapan. Lepas tu dapat tahu dalam pagi rasanya, dalam pukul 10-11 macam tu dah dapat tahu dah bersalin. Isteri saya dapat anak perempuan. Bila bersalin anak perempuan tu, itulah pergi ke sana, saya qamatkan dia punya ni. Sebab tu macam besoknya saya sempatlah rakam video. Nanti saya share dekat bahagian ruangan deskripsi tu lah. Sebab saya tengok anak saya tu beza sikit. So kalau abang dia macam putih kan, dia ni kulitnya gelap sikit. Tapi asal ni memang putih. Tapi sebab ada masalah apa tah, dia termasuk dalam incubator tu. Bila incubator memang kena cahaya panas, macam kena sunburn sikit lah. Lepas tu kulit dia gelap sikit. Saya pula masa dia membesar tu nampak dia dengan abang dia beza sikit. Saya cakap lah, Dek Nur kelut. Dek Nur gelaran dia masa kecil, saya panggil Kak Ngah lah, besar sikit. Lepas tu dia nyaut balik, Abah kelut. Itu antara memori saya lah. Lepas tu macam mana timbul nama dia? Yelah, biasanya bila dah kahwin ni mesti nak bagi nama anak tu kahwin nama. Nama tu kahwin. Saya pula nama saya Norman. Isteri saya nama Annie. Saya kahwinkan namanya, jadilah Nur Aini. Tapi jangan kahwinkan nama yang tak ada maksud. Kalau Nur Aini tu adalah maksud dia. Cahaya mata. Cahaya mata saya lah. Lepas tu, tapi sayang dia masa dia membesar tu, memang saya tak banyak kenangan dengan dia lah. Jadi saya miss part yang macam dia berjalan, dia bercakap. Itu saya miss lah. Sebab saya masa lepas dia bersalin tu memang banyak travel. Jadi dia ni pula yang bagusnya, lepas saya dah jarang ada kat rumah masa saya sibuk travel tu, isteri saya rapat dengan dia. Jadi dia rapat dengan mak dia lah. Dia ni macam mana cakap satu lagi. Saya pernah nak daftarkan dia untuk masuk sekolah tadika lah, sama macam abang dia. Sebab zaman sekarang ni sistem tadika ni dia mengikut sekolah. Maknanya bila kita daftar tadika tu, mungkin dia terus masuk ke sekolah rendah di situ lah. Tak macam dulu dah ada private lain lah. Tapi macam dia ni, saya cuba masukkan dia di sekolah tadika yang sama dengan abang dia. Tapi nasib dia tak baik. Kebetulan pula bila saya hantar anak saya pergi sekolah tu, saya tak tengok dekat papan tanda kat luar tu. Papan tanda kat luar tu tunjuk hari apa, maksudnya bulan April dah mula daftar. Jadi untuk adik dia ni terlewat daftar bulan 8. Buat macam abang dia dulu lah. Rupanya bila lambat, sekolah tu dah penuh kuota tadika dia, terpaksa dia pindah tempat lain, sekolah lain. Tapi alhamdulillah masa dia pindah ke sekolah lain tu, untuk tadika tu ada kekosongan sebab tak ramai masuk kan. Tapi itulah, macam kita punya hasrat, saya punya cerita lah. Maksudnya bila kita ada hasrat yang terbaik untuk anak kita, kalau Allah takdirkan tak sama, memang tak sama lah. Itulah, tapi walaupun kita bagi dia punya didikan sama, dia punya kasih sayang sama, tapi takdir dia tak sama. Yalah, lagipun dia anak perempuan kan. Itu antara yang macam saya masih ingat lah. Kita nakkan yang terbaik untuk anak kita, Allah takdirkan dia tak dapat yang sama dengan abang ni. Tapi sekarang alhamdulillah, sekarang ni bila dia bersekolah rendah tu dah sama dengan abang dia balik lah. Macam saya tak nak silap,
kena daftar awal. Sebab rupanya sekolah tu bila lambat daftar memang kena daftar tempat lain lah jawabnya. Satu lagi yang saya perasan dia ni, masa dia kecil-kecil tu macam pandai bercakap lah. Pernah timbul satu kali tu kan, saya tak ada di rumah, ada keluar urusan sikit kat pekan, pergi bank apa kan. Lepas tu nenek ni tanya dia, ni cerita dia ni lah yang saya ingat. Nenek tanya, abah mana kan tanya. Kata, abah ada dalam bilik. Dia cakap, pandai masa tu umur dia 3-4 tahun ke apa. Kecil lagi lah, belum sekolah tadika. Bila dia cakap itu, nenek dia pun keluar. Keluar tu tak apalah, rupanya dia tinggalkan 1 jam kat rumah. Dia dekat rumah tu dengan, yelah tak ada apa-apa nak buat. Kalau macam sekarang budak-budak pandai dah pegang telefon. Dia macam tak ada kan. Bila dah macam sorang-sorang tu, orang semua tak ada, dia ingat saya ada kat dalam bilik. Lepas tu saya balik tengok, Dino, masa tu dia kecil. Dino, apa yang kamu buat sini? Mana nenek? Nenek keluar. Habis kamu seorang je kat sini? No. Saya tengok, kesian. Sejam dia kena tinggal kat rumah. Lepas tu bila nenek balik, saya tak tanya. Dia balik dengan mak saya kan. Mak, apa hal dia tinggal seorang kat rumah? Mak saya cakap, dia ni bijak sangat. Apa benda dia cakap? Mak nenek, mak saya cakap, dia kata kamu ada dalam bilik. Mana ada dalam bilik? Saya tadi memang pergi pekan, pergi bank ada urusan kan. Jadi bila macam tu, alamak kesian. Itulah terlalu bijak sangat bercakap. Tapi yang sebaik tak ada apa-apa. Sejam aku tinggal kat rumah seorang-seorang tu, tak tahu benda dibuat kan. Tak apalah, kalau dia seorang tak apa. Saya takut kena ada benda lain pula yang meneman tu, jadi masalah kat saya lah. Tapi setakat ni tak ada apa-apa. Alhamdulillah dia kuat sikit lah. Apa lagi ya? Tapi dia pun, dia jenis pembesaran dia tak macam abang dia. Abang dia jenis macam selera makan. Dia ni jenis makan pun tak banyak. Dia pun milih-milih sikit je lah. Roti dia suka makan. Macam nasi dengan ayam ke apa, dia tak pun makan. Jadi kita nampak lah dia punya perubahan kan. Maksudnya dia punya karakter dia tak sama dengan abang dia. Itu yang saya boleh simpulkan lah. Satu lagi yang macam dia membesar pun, macam dia mengaji kan, kecil-kecil kan. Ustazah cakap, dia ni kalau nak mengaji ni kadang-kadang buat akal tidur lah apalah. Yalah biasa budak-budak kan. Tapi beza dia dengan abang dia. Macam abang dia jenis menonjol kan. Sebab abang dia putih. Yalah putih kulitnya kan. Macam dia ni kelit sikit. Kelit tu maknanya kulitnya gelap sikit lah. Tapi itulah, kalau orang tengok, cikgu tengok beza. Abang dia jenis badannya cabi-cabi sikit kan. Macam ni badan dia kecil je kan. Macam orang tak pasal adik-beradik ke. Lepas tu pernah bini saya cakap dengan mak dia, dia ni muka macam siapa tu? Tak ada macam Noman pun kan. Muka saya lah. Tu mak dia jawab, ada ni macam rupa kamu masa kecil ni. Bini saya tak percaya kan. Lepas tu dia adalah tengok gambar lama dalam album dia lah. Gambar dulu kan. Dulu kan pakai Kodak kamera. Mana bukan macam digital. Jadi bila tengok balik gambar dia, saya tengok gambar tu macam menyenangkan gambar macam sebiji kembar, macam isi saya. Masa tu pandangan dia, gambar dia macam di belakang lah. Nampak macam tepinya tu kan. Itu kata betul lah, dia ni macam photostat muka kamu je. Saya cakap ni tu dengan isi saya lah. Photostat muka macam muka isi saya je kan. Itu memang, yelah keajaiban lah. Macam mana saya tengok anak saya yang sulung tu macam rupa sama macam saya. Jadi bila saya tengok anak saya nombor 2 ni pula, isteri saya pun dah sahkan muka dia macam muka dia masa kecil-kecil dululah. Takat ni saya ada anak 2 orang je lah. Belum ada rezeki nak tambah anak nombor 3 pula kan. Tapi itulah yang salah satunya permata hati saya lah. Jadi benda ni saya rekodkan supaya dia tahu saya ada sebutkan dia masa saya masih ada lagi lah dekat dunia ni. Okey, saya nak sharing sesuatu. Kita tunggu sekejap ya. Nanti kita sambung balik insyaAllah.
Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ini anak sulung saya, so saya bagi dia bercakap sikit lah. Nama saya Ahmad Aminuddin bin Omar Hafizi. Saya umur 10 tahun. Dan jangan lupa like, subscribe dan share. Okay, giliran anak saya nombor 2 pula. Sekejap. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni anak saya nombor 2 yang saya baru cerita tadi. Saya bagi dia cakap sikit lah. Nama saya Nurani binti Umar Hafizi. Umur saya 8. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okay, sini kejap. Sini. Okay. Sini. Okay, sini. Sini. Okay. Ini anak-anak saya lah. Anak sulung saya ni Ahmad Aminuddin. Umur 10 tahun. Sekolah di Tok Lintan je. Ni dia punya patung Power Rangers dia hari tu. Yang ni anak saya yang nombor 2 ni, yang kecil ni. Dia panggil dia Kak Ngah kecil. Jadi saya rasa cukup setakat itu saja dulu. Dan untuk makluman semua, satu info yang saya nak sampaikan, baru-baru ni channel saya kena strike lagi sekali pada 27 Ogos lepas. Saya pun tak tahu kenapa. Adakah dia subscriber, saya tak anggap dia subscriber saya lah, yang sampai channel saya kena strike tu. Jadi dengan keputusan ini, pada musim kali ini, saya ingat saya nak berehat sebentar dululah. Jadi sekiranya channel saya hilang daripada radar, soalan saya pada anda, so adakah anda akan cari semula channel saya ni sampai dapat? Jadi kita akan tengok kemudian lah. Jadi buat masa tu, sekiranya channel saya masih ada lagi dan berfungsi di YouTube ni, anda boleh tengok, like, subscribe dan share macam biasa lah. Tapi kalau tiba-tiba hilang daripada radar tu, maksudnya saya nak ambil keputusan untuk bersendirian buat masa ni. Sejarah channel saya kena strike tak pernah putus ya. Daripada awal 2007 sehinggalah tahun ni 2021, ada saja yang strike saya punya channel. Dan saya pernah umumkan sebelum ni, maksudnya video-video yang saya letakkan dalam YouTube ni bukan satu yang kekal lah. Maksudnya dia bersifat sementara. Jadi bila aku timbul persoalan dari segi hak cipta dan sebagainya, ataupun melibatkan komuniti punya kehendak, jadi bila bagus sesuatu tu, saya terpaksa take down. Maknanya saya terpaksa padamkan video tu, buat selama-lamanya lah. Jadi cukup setakat ini dulu. Sekiranya panjang umur, sekiranya channel ni masih wujud lagi, kita jumpa masa akan datang. Kalau tak ada, wallahualam lah, Allah yang lebih mengetahui lah. Jadi macam mana? Bye. Jangan lupa tekan like. Jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Bye. Assalamualaikum.